Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi menyelar agensi penerbangan FAA atas kecuaiannya menimbulkan salah faham sehingga memaksa pihak polis mengosongkan bangunan Capitol di Washington DC. Katanya FAA gagal memaklumkan polis US Capitol mengenai latihan payung terjun yang diadakan bersempena Majlis Penghargaan Tentera di Stadium Kebangsaan berhampiran bangunan berkenaan. Kongres jelasnya akan menyiasat punca kejadian itu dan pihak FAA yang bertanggungjawab menimbulkan panik yang sepatutnya tidak berlaku. Terdahulu, pihak polis mengarahkan bangunan tersebut dikosongkan selepas mengesan sebuah pesawat dipercayai boleh memberi ancaman keselamatan. Siasatan kemudiannya mengesahkan ia tidak memberikan ancaman dan bangunan tersebut dibuka semula. Ketika kejadian, Dewan Perwakilan atau Senat tidak bersidang. Usaha memindahkan orang awam dari bandar Ukraine Mariupol yang terkepung pada Rabu sekali lagi gagal. Ia berikutan Rusia meneruskan serangannya ke atas bandar berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Irina Vereshchuk menyelar tentera Rusia kerana gagal menghormati gencatan senjata sementara yang diperlukan untuk konvoi membawa keluar penduduk dari bandar berkenaan. Dalam pada itu, Kiev mencadangkan rundingan pusingan khas dengan Moskow diadakan di bandar Mariupol. Perunding kanan Ukraine yang juga pembantu Presiden, Mikhailo Podolyak berkata pihaknya bersedia mengadakan rundingan tersebut tanpa syarat bagi menyelamatkan rakyat. Seorang lagi perunding, David Akrahamia, dalam laman Telegram berkata beliau dan Podolyak bersedia untuk berlepas ke Mariupol bagi mengadakan rundingan dengan pihak Rusia berhubung pemindahan anggota tenteranya dan orang awam. Dalam pada itu, Turki menuduh beberapa sekutu NATO mahu peperangan di Ukraine berlarutan lebih lama lagi melemahkan Rusia. Menteri Luarnya Mevlut Cavusoglu bagaimanapun tidak menamakan negara berkenaan. Kenyataan itu dikeluarkan ketika rundingan antara Ukraine dengan Rusia terhenti selepas pertemuan bersemuka di Istanbul bulan lalu. Dalam perkembangan lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memaklumkan Iraq menyokong operasi ketenteraan terbaharunya menentang pemberontak Kurdish di utara negara itu. Katanya kerajaan Baghdad dan pemimpin wilayah autonomi Kurdish yang berpengkalan di Erbil menyokong serangan darat dan udaranya. Kenyataan itu dikeluarkan sehari selepas Kementerian Luar Iraq memanggil Duta Turki di Baghdad bagi mengemukakan nota bantahan rasmi terhadap kempen ketenteraan terbaharu Erdogan. Tentera Turki melaporkan 2 anggotanya dan berpuluh-puluh pemberontak Kurdish maut dalam serangan yang dilancarkan sejak Ahad lalu. Beralih ke perkembangan sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City kembali mengungguli carta teratas mengatasi Liverpool selepas menang 3-0 ke atas Brighton awal pagi tadi. Manakala Arsenal berada dalam kelompok 4 teratas selepas menewaskan Chelsea 4-2 di Stamford Bridge. Keputusan lain, Everton seri 1-1 dengan Leicester, manakala Newcastle menang 1-0 dengan Crystal Palace. Dalam aksi Piala Itali, juara bertahan Juventus menempah tiket ke peluang akhir bulan depan menentang Inter Milan. Ia selepas menewaskan Fiorentina 2-0 dalam perlawanan separuh akhir kedua di Turin awal pagi tadi sekaligus mara dengan agregat 3-0. Akhir sekali Ligue 1, Paris Saint-Germain PSG menang 3-0 ke atas Angers. Jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-28 meletakkan PSG di hadapan, diikuti gol kedua menerusi Sergio Ramos dalam masa kecederaan babak pertama. Jaringan Marquinhos pada minit ke-77 pula melengkapkan kemenangan bergaya PSG. Dengan kemenangan itu, PSG kini mempunyai kelebihan 15 mata di depan Marseille yang berada di tangga kedua dengan baki 6 perlawanan. PSG bakal bertemu Lens pada aksi seterusnya Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Hasrina Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.